Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicarakan tentang kunut. Ada 4 bahagian dalam kunut itu. Yang pertama sekali, Allahumma hdina fiman hadait atau Allahumma hdini fiman hadait. Kalau baca seorang-seorang, boleh Allahumma hdini. Tapi kalau 2 orang, ramai, berjamaah, eloklah kita baca Allahumma hdina. Sebab kalau sebut Allahumma hdina, ya Allah bagilah petunjuk pada kami. Kami itu termasuk isteri, anak-anak, ayah ibu gitu ya. Kalau Allahumma hdini, itu kan bagi hidayah padaku. Gitu. Ini adalah doa. Ketika imam membaca Allahumma hdina fi man hadait, makmum akan kata amin wa afina fi man afait. Amin sampai akhir. Wa qina syarra ma qadait. Amin. Atau waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Kenapa makmum amin? Kerana ini adalah doa. Bila imam baca doa, makmum amin. Tapi kenapa bila imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, makmum pun ikut sama juga? Kerana ini bukan doa, ini pujian. Seolah-olah nak bagi tahu, hai imam, bukan tuan imam saja yang nak memuji Allah, kami pun nak memuji Allah. Cuma di sini ulama katakan untuk imam ketika sampai fa innaka taqdi, boleh imam menyaringkan suara. Boleh. Tetapi lebih baik mengendurkan suara. Memperlahankan suara. Sebab ketika ini makmum juga memuji Allah, takut nanti tak sama ataupun mengganggu. Bukan istilah mengganggu, tapi nanti apa dipanggil masing-masing nak, kalau imam baca kuat nanti makmum terganggu lebih kurang macam tu, walaupun bukanlah istilah mengganggu di sini. Tapi kalau perlahan, semua baca dengan tenang. Itu ya, macam yang dilakukan di Malaysia ni sangat bagus. Apa dia? Imam sampai saja fa innaka taqdi, perlahankan bacaan. Jadi makmum pun dapat baca dan mikrofon dibaca taklah terlalu kuat, jadi sedari saja baca cantik. Wa nastaghfiruka istighfar, wa sallallahu itu pun baca sama-sama juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Boleh ya? Jadi kenapa part yang pertama tu Allahumma hdina fiman hadait dibaca amin oleh makmum? Jawapannya kerana doa. Tapi kenapa part yang kedua tu makmum tak kata amin dan bersama dengan imam membaca? Sebab ya. Baik, ini yang saya sebut tadi tu, kalau di Makkah Madinah, kalau tak sempat nak baca doa kunut yang panjang, jangan tinggal. Sebab doa kunut ni kan dalam madhab kita sunat ab'ad. Sayang tu, angkat saja tangan, Allahumma ghfirli ya Ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Boleh ya? Untuk kawan-kawan yang mungkin baru masuk Islam, bolehlah ajar ni dulu. Allahumma ghfirli ya Ghafur. Itu kunut pendek. Ya. Jangan kunut pendek yang dalam YouTube tu, bukan. Macam mana kunut pendek? Kunut astagfirullah. Kunut panjang? Kunut untuk hiburan barangkali ya. Tidak, bukan. Kunut pendeknya inilah dia. Allahumma ghafirli ya Ghafur. Kunut panjang macam tadi lah. Panjang lagi pun ada lagi ya. Ini doa, ini salam. Jangan ditinggal. Baik. Ini saya nak tunjuk dengan tuan-tuan. Macam mana nak baca wasallallahu ke wasallillah ke. Tapi masa sedikit ya. Kalau boleh, yang ini di screenshotkan. Screenshotkan. Supaya dapat kita tahu nanti. Tak pun nanti insya-Allah ana bagikan pada Ustazah Khairun Nisa. Ana bagikan yang ini pada Ustazah Khairun Nisa, lebih jelas nantilah dalam bentuk PowerPoint saya ni, saya buatkan dalam bentuk PDF. InsyaAllah Ustazah, ana akan bagi pada Ustazah nanti, boleh dikongsikan kepada peserta lain insyaAllah ya. Takut nanti tuan-tuan screenshot takut tak jelas. Tapi kalau dah boleh jelas, silakan ya. Dan dapat juga daripada Ustazah nanti. Kalau kita baca wasalla, itu maksudnya semoga Allah merahmati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Semoga Allah memberi keselamatan. Bila dibaca wasallam, wasallam. Itu untuk orang yang mahir bahasa Arab. Tapi kalau kita tak mahir bahasa Arab ataupun belajar bahasa Arab lupa, tengok. Kalau depan tu ada baris atas, wasalla, baris atas. Belakang pun baris atas, salam. Jangan baca wasallim baris bawah. Boleh ya? Ini mudah-mudah. Cara yang kedua, kalau wasalli tu maksudnya, ya Allah, rahmatilah, kan beza tu. Tadi kan doa, ini kita minta. Ya Allah, rahmatilah, tu fi'il amar kata dalam bahasa Arab. Yang ada tu fi'il madhi. Kan beza tu. Jadi, wasallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan berilah, ya Allah, berilah keselamatan. Kan beza tu. Kalau, maaf, untuk orang awam, lihat saja. Kalau baris depan tu bawah, di belakang pun salim bawah. Itu je. Boleh? Diingat dua ni penting. Satu lagi, dia ada tanda Allahumma. Satu lagi tandanya Allahumma. Baik. Sudah? Kalaupun, maaf ya, kalaupun ditambah perkataan dalam kotak biru tengah tu dan kotak ungu tengah tu, banyak mana pun perkataan ditambah, tetap kaedahnya sama. Kalau di hadapan tu baris atas, di belakang wasallim atas, wasallam atas. Kalau di hadapan tu baris bawah wasalli, yang lama sebenarnya ya, di belakang pun jadi wasallim. Sama. Contoh ya, kita tambah perkataan lagi dalam kotak biru. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Kan tadi tak ada ni. Ini tidak ada apa-apa merubah. Tetap di belakang tu wasallam. Sama juga. Tetap wasallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim, tetap sama. Walaupun ditambah an-nabiyil ummi, an-nabiyil ummi. Boleh? Sekarang tambah lebih banyak lagi. Allahumma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil karimil ummi. Kalau nak tambah lagi wa ala alihi wasahbihi, tetap wasallam. Tengah ditambah panjang mana pun, tetap kaedahnya tolong diingat sama-sama. Kalau fi'il madhi di depan, belakang fi'il madhi. Walaupun dia fi'il madhi, tapi ini jumlah du'aiyah, khabariyah, lafzan, insya'iyah, maknan. Yang kedua tu adalah fi'il amar. Boleh hadirin, ini penting. Walaupun tambah panjang, Masya Allah. Jadi, katalah di belakang tambah wa baraka wa sallam. Sama juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Atas. Atas. Wa sallam. Tambah wa baraka tadi tak ada kan? Ini pun sama juga. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Ini baris atas. Wa barik. Wasallim. Dua-dua baris bawah. Boleh hadirin? InsyaAllah Ustaz-Ustazah. InsyaAllah ini boleh disyarahkan kepada orang-orang yang nak tahu kenapa dibaca wasalla, wasallam, wabaraka, wasallam. Kenapa wasalli, wabarik, wasallim. Baik. Mari kita lihat sedikit masa lagi dalam 20 minit. Pasal ke-39, perkara yang membatalkan solat. Faslun. تبطل الصلاة ب14 خصلة بالحدث وبوقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل وانكشاف العورة إن لم تستر حالا والنطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا وبالمفطر عمدا وبالأكل الكثير ناسيا وثلاث حركات متواليات ولو سهوا والوثبة الفاحشة والضربة المفرطة وزيادة ركن فعلي عمدا والتقدم على إمامه بركنين والتخلف بهما بغير عذر ونية قطع الصلاة وتعليق قطعها بشيء والتردد في قطعها. Sembahyang batal disebabkan 14 perkara. Bila batal, habislah. Solat balik gitu. Berhadas. Besar atau hadas kecil tengah solat, keluar angin contoh. Ataupun keluar air kecil contoh ya.
Terjatuh najis kecuali jika terus dibuang ketika ia jatuh tanpa dibawa. Jatuh je terus buang. Itu tidak menggunakan. Terbuka aurat jika tidak ditutup terus apabila ia terbuka. Ditiup angin kain terus. Tapi kalau ditarik anak, itu batal. Walaupun diangkat balik. Sebab kalau perbuatan manusia, batal. Bercakap dengan sengaja dengan dua huruf atau satu huruf yang boleh dipahami. Kita akan syarah. Melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa dengan sengaja. Makan banyak walaupun lupa. Bergerak 3 kali secara berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa. Melompat yang terlalu kuat. Memukul yang terlalu kuat. Menambah rukun fi'li secara sengaja. Mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Dan ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun fi'li tanpa uzur. Berniat membatalkan solat, mengaitkan keluar daripada solat dengan terjadinya sesuatu ragu-ragu dalam membatalkan sembahyang tersebut. Mari kita lihat syarah ya. Yang dikatakan batal solat walaupun mengucapkan satu huruf yang ada makna. Walaupun satu huruf ada makna batal. Contoh, qi. Qi itu berasal dari perkataan waqa yaqi qi fa'il mu'tal. Bila qi maksudnya peliharalah. Kan dah ada makna kan. Sebab itu kalau baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan dipanjang wa qina azabannar. Kalau baca wa qina, wahai Tuhan perempuan, jaga-jaga ya. Ai, beri perhatian. Ai, wa ai. Fi, tepatilah. Wafa, ya fi. Ini fa'il mu'tal, siapa yang mengaji bahasa Arab. Li, pimpinlah. Masya Allah, jaga-jaga ya. Jangan tersebut benda ini ketika solat. Tidak disyarahkan. Mari kita lihat yang perlu disyarahkan. Baik. Melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja. Walau makan banyak walaupun lupa. Makan tengah solat. Allah. Banyak pula tu. Boleh makan buah rambutan 3 biji. Astagfirullah. Allah lupa sembahyang. Jarang lagi tu. Bergerak 3 kali secara berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa. Berturut-turut. Sayang kita tidak ada tempat yang besar kalau tak saya nak tunjuk. Contoh ya, bergerak ke hadapan. Caranya begini. Satu, dia begini. Bergerak tu dia kena jangan berturutan. Contoh ya, imam terbatal solat, kita nak gantikan. Tapi tempat imam agak jauh. Caranya begini. 1, 2, berhenti. Jangan berterusan. Walaupun 2 langkah, dianggap 1. Kosong balik. 1, 2. Dianggap 1. Sebab dia tidak berterusan. Kalau berterusan begini. 1, 2, 3. Batal. Sebab 3 kali berturut-turut batal. Sejauh mana pun kat depan dia, kita nak gantikan, maka boleh. Tapi caranya begini. 1, 2, berhenti sat. Dikira 1. 1, 2, berhenti sat. Dikira 1. Walaupun dah bergerak berapa kali tadi? 4. Tapi tidak bergerak berturut-turut. Ya. Baik. Berniat membatalkan solat. Nak batal solat lah. Ada niat gitu, batal terus. Mengaitkan keluar dari sembahyang dengan terjadi sesuatu. Contoh, kita tengah solat tapi tadi kawan nak jumpa. Dah lama tak jumpa, belasan tahun. Kita pun niat. Saya sembahyang dulu, tak apa. Tapi kalau dia call, saya akan berhenti solat. Niat mengaitkan begitu, dah batal solat. Itu ya. Walaupun nanti sampai habis solat tak call pun dia, batal solat. Sebab mengaitkan keluar solat dengan sesuatu. Kalau tadi itu. Jaga ya. Baik. Pasal ke-40, jenis solat yang wajib berniat menjadi imam. Kenapa? Sebab niat jadi imam bukan wajib. Contoh ya, saya solat zuhur, ada Ustaz Razali, ada Ustaz Wan, ada Ustaz Ahmad, mana-mana yang saya ingat sekarang ni lah. Ustaz Wan itu saya ingat. Ustaz Wan Beaufort, Ustaz Razali, kami 4 solat. Saya jadi imam solat zuhur.
Sunat untuk saya katakan dalam niat jadi imam, tidak wajib. Contohnya, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Saya tak sebut imaman pun. Sembahyang saya sah, tapi tak mendapat pahala berjamaah. Tapi makmum tadi wajib niat makmuman. Boleh? Gitu. Yang kedua, ketika saya sembahyang ba'diyah zuhur, Ustaz Ghazali pun datang. Mungkin beliau sibuk. Beliau pun solat zuhur dengan saya. Tapi saya sembahyang ba'diyah zuhur. Beliau pun Allahu Akbar baru pegang. Itu yang tepat. Bukan pegang dulu Allahu Akbar. Tidak. Yang tepatnya ialah pegang dulu, takbir dulu. Allahu Akbar baru pegang. Begitu ya. Baik. Kalau orang depan tu memang dah alim ataupun orang dah tahu, tak payah pegang, tak apa. Kita tepi je, Allahu Akbar, dia tahu. Baik. Apa yang harus saya lakukan? Saya boleh terus solat tanpa berniat jadi imam. Sembahyang, dua-dua jadi sah. Tetapi saya rugi sebab saya tidak mendapat pahala berjamaah. Itu yang kata tadi. Ada solat walaupun berimam, tidak wajib berniat imam. Tetapi ada solat yang mesti berniat imam. Gitu. Tapi yang Ustaz Ghazali tadi wajib berniat imam sebab jadi makmum. Kalau tidak sembahyang, dia sia-sia batal. Gitu ya. Jadi, yang ini pula lain. Wajib berniat imam. Apa dia? Faslun. Alladhi yalzamu fihi niyatul imamah arba'un. Sembahyang berjamaah yang imamnya wajib berniat menjadi imam. Wajib. Jadi sunatkan. Al-jumu'atu, solat berjamaah wajib. Imam berniat jadi imam. Wal mu'adatu, sembahyang mu'adah, mengulangi sembahyang berjamaah. Begini contoh ya. Saya sudah solat subuh, diimami oleh imam. Tiba-tiba ada seorang yang datang lambat. Dia pun panggil saya. Ustaz, boleh tolong? Ya, insya-Allah. Tolong apa? Ustaz, anak tak solat subuh lagi. Anak nak solat berjamaah sebab pahala besar. Ustaz minta tolong Ustaz jadi imam saja. Itu namanya solat mu'adah. Saya ketika jadi imam tadi, ketika itu wajib saya berniat imam. Kerana mu'adah. Saya dah sembahyang tadi tu. Nak sembahyang sekali lagi. Baik. Wal manduratu jama'atan. Sembahyang yang dinadarkan melakukannya secara berjamaah. Ini wajib niat menjadi imaman. Contoh begini. Kalau anak saya negatif COVID-19, saya berniat untuk solat berjamaah. Saya berniat untuk solat hajat berjamaah, contoh. Ya. Ataupun saya berniat untuk solat tasbih berjamaah. Ya. Ataupun saya berniat untuk solat tahajud berjamaah. Solat itu asalnya solat tahajud itu asalnya solat sunat. Tapi ketika dia nazarkan, solat itu menjadi solat wajib untuk dia. Dan ketika dia menjadi imam, wajib dia berniat imam. Wajib sebab dia nazarkan. Gitu ya. Cuma ada satu perkara kena diingatkan. Kalau saya kesempatan, saya akan ajar nanti. Ya. Kalau tidak, tengoklah. Sembahyang boleh dinazarkan untuk pahalanya lebih besar. Ataupun cuma sekadar dinazarkan begitu sahaja. Contoh ya, solat tarawih dinazarkan. Kenapa nazar? Ada sebab tertentulah. Kalau saya dapat pindah tempat kerja dekat dengan kampung halaman saya. Saya bernazar untuk solat tarawih selama seminggu ataupun selama 7 hari. Nazar jangan spesifiknya 7 hari itu selang-selang ke, di surau ke, di masjid ke, di rumah ke. Yang penting nazar jangan spesifik, nanti payah dibuat. Baik. Alhamdulillah dapat dia surat, diterima permohonan pindah tadi tu.
Dia pun solat sunat tarawih. Ketika itu, dia dah nazarkan dulu, kalau dia berniat imam, wajib. Kalau dia makmum, dia tidak wajib niat imam. Tapi cara solatnya tu berbeza dah. Usalli sunat tarawih raka'ataini manduratan. Manduratan. Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat yang dinazarkan. Makmuman lillahi ta'ala. Wajib dia sebut manduratan. Kalau dia tidak sebut manduratan, maka solat tarawih tadi sah. Tapi statusnya solat tarawih saja. Boleh hadirin? Maka yang dinazarkan itu belum lagi terlaksana. Kena tambah manduratan. Sama juga kalau kita niat i'tikaf yang dinazarkan. Besar pahalanya. Kalau saya kesempatannya, rasanya tak sempat, esok hari insyaAllah. Bagaimana kita masuk ke masjid supaya niat i'tikaf tu lebih besar pahalanya. Esok hari insyaAllah, mudah-mudahan, saya ingat mudah-mudahan. Baik, kita sambung dulu. Wal mutaqaddimatu fil matar. Sembahyang yang dilakukan secara jamak takdim dalam keadaan berjamaah kerana turun hujan. Jadi yang jadi imam wajib niat ini. Fasal ke-41, syarat sah sembahyang berjamaah. Paling kurang solat berjamaah 2 orang ya. Faslun syurutul qudwati 11 alla ya'lama butlana salati imamihi bihadathin aw ghairihi wa alla ya'taqida wujuba qada'iha 'alayhi wa alla yakuna ma'muman wala ummiyan wa alla yataqaddama 'ala imamihi fil mawqif wa an ya'lama iqalati imamihi وأن يجتمع في مسجد أو 300 ذراع تقريبا وأن ينوي القدرة أو الجماعة وأن يتوافق نظم صلاتيهما وأن لا يخالفه في سنة فاحشة المخالفة وأن يتابعه. Syarat-syarat mengikut seseorang untuk dijadikan imam ada 11 perkara. Bagaimana? Hendaklah makmum tidak mengetahui sembahyang imam batal kerana hadas atau kerana lainnya. Kalau makmum tahu imam tadi tak wuduk lagi, terus dia jadi imam solat, dia tak boleh ikut. Batal solat dia. Kalau orang lain ikut, terpulang. Kalau imam lepas solat, oh maaf semua, lupa saya nak wuduk tadi, batal, bungkui habis sembahyang. Tapi kalau dia di rumah tak senyap-senyap, tak abad kat orang, semua sembahyang sah. Sama juga ketika tengah solat, makmum di belakang imam tengok, maaf ya, ada tarik cicak dekat pakaian imam ataupun kaki imam. Imam tak sedar. Macam mana nak tegur? Takkan subhanallah, imam mesti cari apa salah saya. Lah tarik cicak, batal sembahyang makmum. Lagu mana? Diam sajalah. Jadi makmum tu mufaraqah tuih. Cuma lepas sembahyang nanti dia nak habaq imam ke tak habaq tu cerita lain. Kalau dia habaq pada tuan imam, ada tak cicak. Imam pun habaq pada semua. Allah terkena cicak saya, semua sembahyang jadi batal. Tapi kalau imam tu pun senyap, balik ke rumah, yang lain semua sah solat dia. Hendaklah makmum tidak beranggapan bahawa wajib qada ganti solat itu ke atas imam. Tidak mengapa. Makmum tidak beranggapan begitu. Hendaklah imam ketika itu bukan menjadi makmum kepada imam lain. Tak boleh. Ya. Makmum kepada imam lain. Kita ikut pula dia, tak boleh. Hendaklah imam bukan seorang yang ummi. Ummi ni dia tak bagus baca surah Fatihah. Kalau dia baca hak lain, surah lain tak apa nak kena, tak apa lagi. Tapi kalau kita dengar dia baca Fatihah tu tak apa nak kena, jangan jadi imam dia. Mufaraqah lah kita pun. Walaupun ikut pergerakan sama, kita nak keluar seorang-seorang dan sembahyang bertingkah dengan yang lain jadi tak sedap. Ikut juga tapi niat mufaraqah. Hendaklah makmum tidak boleh lebih terkedepan daripada imam pada tempat berdiri. Jangan lebih tumit kaki. Lebih sama tak apa lagi tapi jangan lebih. Hendaklah makmum tahu perpindahan imam dengan cara melihat, dengan cara ada orang kalau di luar sekalipun, kita jauh ni jemaah ramai. Ada muballigh Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu. Yang di depan kita tu jadi muballigh.
Hendaklah imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid atau lebih kurang 300 hasta. Nah, hendaklah makmum berniat. Nanti saya ada slide khas untuk solat berjamaah. Kalau dalam bangunan lagu mana, kalau dua bangunan macam mana, kita tengoklah kalau sempat masa saya tayangkan. Hendaklah makmum berniat mengikut imam atau berjamaah. Makmum tu niat. Kalau tak sembahyang dia batal. Imam niat jadi imam sunat. Hendaklah urutan sembahyang yang dikerjakan imam dan makmum sama. Jangan tak sama. So kata imam sembahyang jenazah, kita sembahyang lohok, tak kena. Imam sembahyang sunat, kita sembahyang fardu, boleh. Tak apa. Imam sembahyang fardu, kita qada fardu lain, boleh. Tidak salah. Contohnya solat tarawih. Imam solat tarawih tapi kita qada subuh, boleh. Nah, qiyasnya apa tadi? Qiyas imam sembahyang sunat lohok, kita sembahyang fardu lohok, boleh. Banyak benda nak ambil kongsi sebenarnya sebab kadang-kadang sayangnya Ramadan ni kita kena qada sembahyang fardu. Itu yang paling utama. Proses sembahyang fardu tu wajib, sembahyang sunat tu sunat. Kan? Baik. Hendaklah makmum tidak menyalahi imam dalam perkara sunat yang dikerjakan imam. Yang kelihatan tidak elok jika tidak diikuti imam. Nanti kita tengok. Hendaklah makmum mengikut perbuatan imam. Oh, tak ada syarah. Nanti kita khatamkan dulu keadaan sembahyang berjamaah untuk hari ini. Kita akan sambung esok. Pasal yang terakhir, pasal ke-42. Keadaan sembahyang berjamaah. Imam yang sah diikuti. Faslun. Suwarul qudwati tis'un tasihhu fi khamsin. Keadaan-keadaan dalam mengikuti imam ada 9 keadaan. 5 sah. 1. Qudwatu rajulin. Lelaki bermakmumkan imam lelaki. Wa qudwatu mura'atin bi rajulin. Perempuan bermakmumkan imam lelaki. Wa qudwatu khuntha bi rajulin. Khuntha bermakmumkan imam lelaki. Khuntha ni tak jelas dia lelaki ke perempuan. Dia punya hak bawah tu. Wa qudwatu mura'atin bi khuntha. Perempuan bermakmumkan imam khuntha. Wa qudwatu mura'atin bi mura'atin. Perempuan bermakmumkan imam perempuan. Hak ni tak sah diikut. Wa tabtulu fi arba'. 4 daripadanya batal. Qudwatu rajulin bi mura'atin. Lelaki bermakmumkan imam perempuan tak boleh. Wa qudwatu rajulin bi khuntha. Lelaki bermakmumkan khuntha. Sebab khuntha ni dia seperti perempuan. Wa qudwatu khuntha bi mura'atin. Khuntha bermakmumkan perempuan. Walaupun begitu khuntha ni dia lebih kelakian kalau banding dengan perempuan tulen betul-betul. Wa qudwatu khuntha bi khuntha. Khuntha bermakmumkan khuntha. Dua-dua tak tahu lebih lelaki lebih perempuan. Tambah lagi khuntha muskil. Muskil sungguh lah. Jadi tak boleh jadi imam mereka. Baik, saya ingat syarat sah jamak takdim. InsyaAllah kita akan sambung esok hari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung pengajian ini pada pukul 9 esok pagi dengan izin Allah ya. Terima kasih semua sekali. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Ada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.